Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini kita nak menelitikan dari segi isu ataupun permasalahan terutamanya kalau kita bercakap berkenaan dengan platform media sosial, kerana sudah tentu ianya melibatkan keselamatan cyber, privacy, hak cipta kandungan, banyak sebenarnya isu-isu. Jadi ini antara perkara yang menjadi kebimbangan oleh kementerian, termasuklah komunikasi dan Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Kalau kita ambil contoh apa yang dinyatakan oleh YB Fahmi Fazil terkini, menyatakan bahawa mungkin cadangan untuk mewujudkan satu bentuk kawal selia di bawah satu akta lah untuk mengawal selia perkara ini, kerana beliau berkata bahawa kesemua platform social media di Malaysia ini masih belum dikawal selia oleh mana-mana akta dan juga undang-undang, di mana beliau menyatakan bahawa platform media sosial bukan sahaja untuk hiburan maupun bagi penggunaan perniagaan, tetapi penting juga untuk memastikan ia melindungi pengguna serta mengekalkan standard kandungan beretika. Jadi untuk kali ini kita nak melihat bagaimana apa yang boleh dilakukan, apa bentuk elemen bagi akta baharu ini, dan bagaimana kita nak mengawal selia platform media sosial yang begitu dinamik pada ketika ini. Dan isu ini bukanlah eksklusif kepada Malaysia, seluruh satu dunia global berdepan dengan masalah yang sama. Pengarah Pusat Komunikasi Strategik Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Faizal Kasmani, bersama dengan saya menerusi Google Meet untuk mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Esro Awani. Pertama sekali, bagaimana kita nak memahami dinamikanya media sosial, terutamanya dari segi cabaran sebagai penguatkuasa di Malaysia ini. Saya faham doktor dan juga ada rakan-rakan juga ada membuat kajian dan juga meneliti dari segi polisi dasar dalam bentuk kawal selia. Apa yang boleh dilakukan dalam kita berdepan dengan cabaran luar biasa platform media sosial ini, doktor? Thank you, Aris. Saya rasa apa yang menjadi concern kepada YB Fahmi Fazil adalah bagaimana penyedia platform seperti Facebook, TikTok dan juga Twitter bertanggungjawab terhadap konten mereka. Kerana kita sebenarnya ada contohnya Multimedia Communication Act mengawal selia kepada konten yang diberikan. Iaitu contohnya sebagai saya yang post konten tersebut, jikalau konten tersebut dilihat tidak inline kepada Multimedia Communication Act itu, saya akan disaman atau law itu will be upon me. Tetapi yang tiadanya adalah bagaimana pula penyedia laman tersebut. Mereka itu juga perlu bertanggungjawab terhadap konten tersebut. Inilah yang telah dinyatakan oleh satu dunia. Bagaimana kita ingin membawa kepada penyedia laman sosial ini bertanggungjawab kepada apa yang mereka sediakan. Setakat ini di Malaysia ada, tetapi tanggungjawab itu adalah kepada pengguna laman sosial tersebut. Sebagai contoh, kita lihat jikalau seseorang itu dijatuhkan hukuman kerana menyediakan suatu posting pornografi sebagai contoh. Jadi seseorang itu akan dijatuhkan hukuman, tetapi konten tersebut masih ada di situ. Siapa yang akan menurunkan? Sekuasa itu yang saya pasti dinyatakan oleh YB Fahmi Fazil adalah untuk put them accountable to the content, so that we can ask them to bring down the content immediately within 24 hours sebagai contoh. Sekarang ini tiada di Malaysia. Jikalau konten itu ada di media sosial, dia akan ada di media sosial. Kita tidak punya kuasa untuk menyatakan kepada Facebook, TikTok atau Meta dan sebagainya untuk turunkan kandungan tersebut. Ya, doktor, antara perkara yang perlu ditelitikan adalah dari segi elemen, ya. Apabila menyebut berkenaan dengan akta nak mewujudkan rang undang-undang ini, RUU ini, pelbagai elemen yang perlu ditelitikan. Kita lihat kita tidak boleh ada undang-undang yang bercanggah antara satu sama lain. Sebagai contoh, dalam kes-kes pada ketika ini, kita lihat pelanggaran yang berlaku di media sosial, antara akta yang digunakan sebagai contoh hasutan. Akta hasutan ada digunakan dari segi mesin cetak dan sebagainya, dari segi di bawah MCMC juga akta komunikasi dan multimedia juga digunakan. Tetapi apabila nak diwujudkan satu lagi akta untuk mengawal selia media sosial ini, apa bentuk elemen yang mungkin perlu diperhalusi dan juga difikirkan mengambil kira kompleksnya isu ini, doktor?
Ya, sebenarnya inilah yang I think sort of a lot of countries, even developing countries like in America, grappling bagaimana nak mewujudkan Akta Media Sosial ini. Saya rasa baru-baru ini sedang hangat hearing di Senate hearing di US berkaitan dengan dipanggil KOSA, Kid Online Act, di mana mereka ingin penyedia-penyedia media sosial seperti Meta dan juga Facebook untuk bertanggungjawab kepada kandungan-kandungan yang boleh membawa kemudaratan kepada kanak-kanak. Tetapi isu yang sedang mereka lihat sekarang ini adalah konten apa yang membawa kemudaratan. Umur berapa yang kanak-kanak dibenargunakan? Adakah kita inginkan blanket, apa orang panggil tu blank, supaya kanak-kanak tidak boleh guna? Pada umur berapa mereka boleh guna? Jika harmful sebagai contoh di Amerika, bagaimana di Malaysia? To what extent di Malaysia harmful content di Malaysia dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut sebenarnya yang menjadi kesukaran ya bagi legislatures untuk menentukan. Kerana social media ni kita kena tahu, kita tak boleh kita panggil throw the baby out of the bath water, because kita kata because of this content kita nak ban social media. Kerana social media kita tahu dia punya kelebihannya in terms of political discourse makin rancak di Malaysia. Jadi social media memainkan peranan penting. Kita tidak mahu kerana satu aspek yang kita ingin regulate menyebabkan kita ban semuanya. Jadi di Amerika juga sebagai contoh isu freedom of speech. Sejauh mana kita ingin regulate social media, to what extent adakah kita ingin pergi to an extent seperti China di mana mereka ban semua social media dan mewujudkan social media mereka sendiri. Perkara-perkara tersebut dan bagaimana ia akan impact the business and the economy, because the investors of course will look at how we open the communication. Itu adalah antara aspek-aspek yang particularly difficult untuk ditentukan oleh legislators nanti. Juga dari segi aspek di Malaysia, sebenarnya diskurs yang dinyatakan oleh YB Fahmi Fazil berkaitan dengan berita itu adalah tentang konten-konten bagi kanak-kanak. Of course, semua agree. Konten untuk kanak-kanak kita tak boleh compromise. Tetapi ada juga konten-konten seperti di Malaysia, konteks berbilang kaum, konten-konten yang dapat melaga-lagakan antara satu agama dan satu kaum yang lain. Itu juga kita perlu lihat, adakah legislation ini akan melihat kepada aspek tersebut dan bagaimana dia boleh memberi kesan kepada freedom of speech. Saya rasa itu yang membuatkan legislation social media ini sukar di seluruh dunia. Doktor, adakah ini juga kita dapat menyaksikan bahawa penyedia platform dilihat gagal untuk menguruskan isu-isu seperti mereka ada menyediakan seperti community guidelines dan sebagainya, tetapi apabila ianya tidak dipatuhi, penyedia platform itu sendiri dilihat gagal juga untuk memastikan bahawa kandungan mengawal selia bentuk-bentuk kandungan dan juga apa yang didedahkan kepada pengguna mereka. Pandangan doktor? Ya, saya rasa sudah tentu penyedia platform tidak mahu terlalu banyak legislation terhadap operasi mereka. Walaupun kita lihat sebagai contoh semasa Senate hearing kebanyakan CEO kepada company-company ini bersetuju bahawa kids punya content perlu diregulatekan. Sebenarnya penyedia content mereka sendiri dah ada their own troopers untuk membantu to bring down any information yang dilihat orang panggil tu tidak baik atau harmful kepada pengguna. Tetapi seperti saya nyatakan tadi, setiap negara mempunyai culture yang berbeza, penggunaan yang berbeza. Sesuatu yang harmful di Malaysia mungkin tidak harmful dilihat di negara lain. Perkara yang dilihat tidak harmful di negara lain dilihat harmful di Malaysia. Perkara yang tidak dibenarkan di negara lain mungkin dibenarkan di Malaysia. Sebagai contoh, kita nampak banyak komplain berkaitan dengan konten-konten isu Palestin. Kerana setakat ini self-regulation oleh penyedia media sosial ini kebanyakannya bergantung kepada lebih kepada general dan blanket. Tetapi apa yang dimahukan oleh negara-negara seperti Australia, di Amerika, di England dan sekarang ni di Malaysia adalah suatu regulation yang confirm kepada
local punya legality, local punya culture, supaya kerana social media ni dia penetrate deep into the psyche of pengguna. Jadi perkara tersebut sangat penting untuk penyedia media sosial ini tahu. Setakat ini mereka tidak ada that responsibility. Tidak mengatakan mereka lepas tangan. I mean, they're working very hard, and I've heard that YouTube sebagai Facebook mempunyai 30,000, 40,000 mereka-mereka yang look at the content dan turun konten yang tidak sesuai, kerana mereka tidak mahu this kind of legality upon them. Tetapi I think it's time, because they themselves cannot do this policing. Dia perlu faham dengan keadaan local punya culture untuk kita adakan such legality untuk social media. Doktor, melihat juga dari segi best practices lah, saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada best practices. Mungkin ada negara-negara tertentu yang sudah pun mula dari segi nak bentuk pengawasaliaan. Kerana kalau kita lihat antara contoh, kalau kita bercakap soal hak cipta, kita ada undang-undang untuk hak cipta dari segi kandungan dan sebagainya. Dari segi keselamatan cyber di bawah MCMC, bagaimana doktor melihat best practices? Apa mungkin ada negara-negara tertentu yang telah pun melaksanakannya dan kita mungkin boleh kita guna pakai dalam bentuk acuan kita sendiri? Pandangan doktor. Untuk menyebut best practices, dia ada range of extreme practices. For example, di China mereka ban. Dan mereka ada mereka punya. For example, di China mereka ban. Dan mereka ada mereka punya sendiri. Dan begitu juga kalau kita lihat sekarang ini di UK mereka sedang cuba pada tahap akhir untuk meluluskan undang-undang di mana mereka akan memastikan semua penyedia konten itu berdaftar dengan Ofcom, supaya Ofcom boleh regulate mereka jika ada konten-konten yang sangat berbahaya dan mereka kena turun as soon as possible. So it's under the control of Ofcom di UK sebagai contoh. Jika di Jerman, jikalau ada info konten-konten yang melanggar peraturan-peraturan seperti very harmful, the company sendiri akan didenda. Dan juga ada negara di mana the CEO itu sendiri akan dibawa ke mahkamah, tak silap saya di Australia. Jadi there's a range of practices. To say that this is the best practices would be quite misleading. Cuma di Malaysia kita kata kita adalah sebuah negara unik, kita berbilang kaum, and we have our own. Kita panggil do and don'ts yang sesuai dengan keadaan kita. Jadi saya rasa mungkin apa yang perlu dilakukan ialah YB Fazil boleh melihat kepada ranges of practices that has been done. Kita tak kata one size fits all, kerana ia very much bergantung kepada culture dan juga the environment of telecommunication di sebuah negara itu sendiri. Okay. Alright, okay. Dr. Faizal, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak menelitikan langkah-langkah yang telah diambil oleh kementerian. Sebagai contoh, kita telah pun mendengar beberapa kali kementerian memanggil pengendali-pengendali, penyedia-penyedia platform media sosial ini, terutamanya kalau kita lihat seperti TikTok, Telegram dan sebagainya telah pun dipanggil. Kalau ada wujud sebarang isu dan sebagainya, adakah itu memadai ataupun tidak? Itu akan kita kupaskan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan cadangan untuk mengawal selia dari segi media sosial, platform media sosial ini. Masih lagi bersama dengan saya menerusi Google Meet adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani yang merupakan pengarah Pusat Komunikasi Strategik Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Doktor, sebelum berhenti rehat tadi, saya ada memaklumkan berkenaan dengan tindakan yang telah pun diambil oleh kerajaan. Sebagai contoh, kita nampak beberapa isu yang timbul sebelum ini. Kementerian mengambil keputusan untuk memanggil penyedia-penyedia platform ini, media sosial terutamanya, untuk menjawab isu-isu dan juga memberi penerangan dan juga dari segi pengawasaliaan di peringkat mereka sendiri, penyedia platform. Pandangan doktor, adakah itu dilihat memadai pada ketika ini untuk memastikan isu-isu seperti kandungan tidak bermoral, kandungan seperti hak cipta, isu-isu macam cyberbully dan sebagainya ini dapat ditangani menerusi langkah itu tadi? Pandangan doktor? Saya rasa itulah yang
cuba dilakukan oleh negara-negara lain juga pada awalnya. Tetapi melihatkan kepada move yang telah dilakukan oleh negara-negara seperti Jerman, even Perancis dan sebagainya, itu tidak menjadi. Kerana isunya adalah social media ini adalah satu konten yang sangat rapid, ya. Dia bukan sahaja contohnya kalau ada di Twitter, dia akan stay di Twitter, dia akan stay di TikTok, dia akan pergi ke Facebook. Jadi isu dia adalah kerana itulah berlaku di negara lain, di mana sebagai contoh satu video, video bunuh diri lah contohnya telah dipaparkan di social media. Jadi of course sebagai sebuah negara, negara itu, kementerian itu akan mengatakan bahawa kita nak bring down the video because the video itu dah merebak di mana-mana tempat. Jadi mereka tiada kuasa untuk mengatakan kepada tim penyedia media sosial itu untuk menurunkannya immediately. Jadi kerana itulah akta seperti yang dinyatakan oleh Wabi Fahim Fazil dan telah dilakukan oleh negara-negara lain perlu agar penyedia konten itu bertanggungjawab terhadap konten tersebut dan Malaysia sendiri mempunyai kuasa untuk menurunkan konten yang dianggap very very harmful kepada terutama kanak-kanak dan remaja. Kerana itulah kes cyberbully sebagai contoh, kes pornografi sebagai contoh. Walaupun orang itu ditangkap, seperti yang tadi, konten itu akan stay dan it takes time sebelum boleh diturunkan kerana they are not answerable to us. But what we are trying to do, I think, is to ensure that penyedia media sosial ini are answerable to MCMC supaya MCMC dapat menyelia mereka dan memastikan mana konten yang perlu diturunkan kerana it's harmful. Dan jelas sekali apa yang dinyatakan oleh doktor itu supaya penyedia-penyedia platform ini bertanggungjawab terhadap apa yang berada, kandungan yang berada di dalam platform mereka. Doktor, antara perkara lain juga apabila kita bercakap dari segi apabila kerajaan mempunyai kuasa untuk menurunkan ataupun mengarahkan sesuatu kandungan yang pada hemat kerajaan merupakan kandungan yang negatif, yang memberi impak yang negatif kepada kehidupan masyarakat dan sebagainya. Secara to be fair lah, adakah doktor wujud kebimbangan di peringkat doktor melihat kepada mungkin akan ada kandungan-kandungan yang berunsur yang mungkin dirasakan bahawa rasanya tak perlu kot nak diturunkan, tetapi ianya telah diturunkan kerana kalau kita lihat Malaysia ini rencam dengan isu politik terutamanya, ya doktor, mungkin ada ke isu-isu sebegini akan timbul selepas ini apabila wujudnya akta ini? Pandangan peribadi doktor melihat kepada menuju ke hadapan. Ya, ini adalah cabarannya. Ada negara yang mengadakan blanket sweeping kita kata ban kepada social media. Negara seperti kita lihat Nepal dan juga di Sri Lanka, mereka telah mengadakan sweeping ban dan mereka telah dikritik. Opposition di situ mengkritik bahawa itu adalah satu cara kepada di mana kerajaan mereka untuk cuba stifle the political expression. Dan saya rasa jika itulah kebimbangan dan kepada mereka-mereka yang melihat terlalu banyak kuasa diberikan kepada sesuatu organisasi untuk memegang maklumat media sosial. Tetapi saya rasa itu perlu difikirkan dengan lebih mendalam kerana kita kena tahu Malaysia ini is a very new and young democracy dan demokrasi Malaysia sendiri disemarakkan oleh media sosial. Jadi kita tidak mahu, for example, kita ingin tutup TikTok, tetapi di situlah orang muda berbicara tentang perkara-perkara yang bagus untuk politik, bagus untuk masa depan negara. Jadi perkara ini perlu dilakukan dengan berhati-hati kerana jika ia tidak dilakukan berhati-hati, dia akan ada what we call as a chilling effects. Chilling effects ni di mana ia akan memadamkan kita punya political discourse di Malaysia dan kita akan kembali semula backward when it comes to political expression. Ya, memang perlu agar ada legislation kepada social media kerana because the content is uncontrollable, but we've got to make sure that the benefit of using social media kita tidak abaikan. Don't throw the baby out of the bathwater, seperti saya katalah. Ya, doktor, bagaimana pula dari segi nak mendapatkan keseimbangannya itu dari segi freedom of expression, ya, freedom of speech itu nak diberikan kepada rakyat, kita faham di situ. Tapi pada masa sama mungkin ada juga pihak yang mengambil kesempatan apabila diberi ruang untuk menyampaikan isi hati, luahan, ianya disalahgunakan. Pandangan doktor melihat nak mendapatkan keseimbangannya itu. Pandangan doktor. Ada yang mengatakan bahawa
legislation ni adalah quick measures. Nak cepat kita buat legislation. Adakah ia akan solve the problem? Definitely not. Jadi it's important that we inform kepada kita masyarakat rakyat Malaysia ni what is the values, what is the do's and don'ts, why it is important for us not to do this and not to do that. Legislation perlu ya untuk menyokong kepada the values, but the most important thing is to make sure that we have conveykan values itu kepada pengguna media sosial. Itu sedang dilakukan oleh UNESCO. Mereka sebenarnya ada report yang telah dikeluarkan baru-baru ini tentang kepentingan agar social media ni dilegaliskan. Mereka juga menyatakan ada certain values yang perlu diketahui oleh pengguna media sosial. Jadi perkara tersebut the balance is going to be very difficult, particularly in Malaysia. Kita ada layers of kita panggil values and do's and don'ts yang kita perlu lakukan. Jadi it's going to be challenging, but saya menyokong apa yang dinyatakan oleh YB Fahim Fadzil. It has to be done and it must be done immediately. Doktor, mungkin sebelum kita nak mengakhiri perbincangan kita dalam 3-4 minit lagi perbincangan kita ini, bagaimana pula dari segi pendidikan dan juga hemat di peringkat masyarakat dari segi literasi masyarakat itu sendiri dalam nak memastikan kita ini kawal selia ini datang juga di peringkat kita. Sebagai contoh, kandungan-kandungan yang mungkin dilihat sensitif, kes-kes bunuh diri ataupun kemalangan yang mungkin kita rasakan tak sesuai untuk dipaparkan kepada tontonan umum. Sebaliknya, kandungan itu dikongsi apabila share, view-nya semakin tinggi, makin ramai yang melihat. Sebaliknya, sepatutnya kandungan-kandungan seperti itu perlu report lah. Kita report kepada pengendali platform supaya ada sekatan di situ. Dari segi literasi, pendidikan, kesedaran masyarakat itu, mungkin ada mesej doktor sebelum kita mengakhiri perbincangan kita dalam 3-4 minit ini. Ya, saya merasakan begini. Di Malaysia, kita tidak ada what we call as a centralized literacy apa orang kita panggil effort. Memang ada, kita ada Celik Digital for example, tetapi decentralized literasi digital ni perlu diterapkan, saya rasa di peringkat sekolah sendiri. Itu perlu diterapkan kerana pengguna media sosial telah menggunakan media sosial sejak sekolah rendah lagi. Jadi perkara tersebut perlu diterapkan di peringkat sekolah. Perkara itu tersebut adalah pertama penting. Kedua, dengan kita ada legislations yang untuk orang kata meletakkan accountability kepada penyedia media sosial, kita kena tahu ibu bapa in particular juga perlu tahu apakah responsible mereka kepada anak-anak. Kerana bila kita kata harmful content itu berbeza melihat kepada different family and then different place and different society. Jadi sebenarnya kita sendiri tahu apa yang kita katakan sebagai harmful content atau tidak. Jadi kembali kepada soalan Haris tadi, saya rasa a more concerted digital media atau social media literacy di peringkat sekolah perlu kita adakan supaya kita tidak terlalu bergantung kepada legislation. Memang legislation itu penting dan bagus, tetapi the most important thing is we have to know how to self-censor ourselves to ensure that, because content dalam social media ini adalah self-generated. Kita tidak tahu mana yang bagus dan mana yang tidak bagus untuk kita. And the content itself is very random. Jadi kita sendiri sebenarnya tahu what is our values and what need to be done. Doktor, mungkin akhir sekali nasihat kepada mereka di luar sana yang mungkin mengejar view, mengejar share yang tinggi, mengabaikan tata etika dalam penggunaan dan juga pengendalian media sosial ini. Mungkin ada mesej dan juga nasihat doktor kepada mereka di luar sana yang bercita-cita sebegitu, yang semata-mata nak mengejar angka ini, seolah-olah ianya menjadi satu kepuasan kepada mereka yang mendapat angka view yang tinggi, sebaliknya mengabaikan tata etika dan juga kehidupan dan juga sifat moral kita di Malaysia ini, doktor. Ya, kita kena, ya, saya rasa
bila Haris cakap macam tu, kita kena tahu kalau contohnya di Perancis atau di Itali, mereka ada satu act untuk social media influencer. Di mana maksudnya social media influencer itu bertanggungjawab seperti mana Haris dan saya yang keluar TV, maksudnya kita tak boleh say whatever we want kerana kita di-regulate oleh broadcast punya act. Begitu juga social media influencer. Saya mungkin itu boleh difikirkan ya oleh Wabi Fahmi Fazil untuk melihat bagaimana act untuk regulate di social media influencer. But putting that aside, saya rasa apa yang kita perlu tahu adalah apa yang kita post itu dia sebenarnya efek kepada anak-anak kita, adik-adik kita, orang-orang remaja yang masih muda. Jadi kita perlu fikirkan perkara tersebut. It's not just about us. It's not just about being happy that kita go viral. Tetapi juga kepada generasi-generasi yang melihatnya. Kita tak kata social media influencer, juga kepada mungkin laman-laman web yang mengambil konten daripada social media dan menjadikannya lebih viral. Saya rasa perkara tersebut sebenarnya juga sangat berbahaya. Jadi tanggungjawab itu sangat-sangat penting dan saya rasa legal and regulation itu penting, tetapi lebih penting adalah to educate this group of sort of quote-unquote influencers. Ya, itu satu perkara yang perlu dilihat jauh ke hadapan kerana sudah tentu cabarannya bukan sahaja di Malaysia, bukan sahaja eksklusif kepada Malaysia, malah di peringkat global dan kita ingin mencari solusi yang menang-menang pada masa sama, tidak menyekat suara rakyat untuk berekspresi dan pada masa sama juga kita mahukan kandungan itu juga adalah merupakan satu kandungan yang wajar, bermoral dan juga memenuhi tata etika kita sebagai rakyat Malaysia dalam kita menggunakan media sosial. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya, Dr. Muhammad Faizal Kasmani, Pengarah Pusat Komunikasi Strategik USIM. InsyaAllah dalam masa-masa akan datang kita akan terus bersiaran memperincikan isu-isu berkaitan dengan regulasi di media sosial ini terutamanya. Terima kasih sekali lagi dan sudah tentu menuju ke hadapan kita ingin melihat bagaimana apa langkah ke hadapan yang ingin dibawa oleh kerajaan, terutamanya dua kementerian penting dalam isu ini iaitu Kementerian Komunikasi dan juga Kementerian Digital moving forward menuju ke hadapan. Nak kawal selia ke apa yang nak dilakukan, itu akan kita beri tumpuan dari semasa ke semasa. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.